cakap pasal kedudukan walimah dan hantaran dalam Islam. Afika. Kenapa? Ni rakan sekelas kita minggu depan ada buat walimah. Awak pergi tak nanti? Walimah? Walimah tu apa? Walimah tu apa ya? Macam ginilah Afika. Walimah tu bermaksud kenduri kahwin yang dilakukan dengan menjemput orang ramai dengan menghidangkan beberapa jenis makanan untuk dijamu selera oleh tetamu. Okey, jadi itulah maksud walimah yang dapat saya berikan. Apa hukum walimah tu pula? Menurut apa yang saya kaji, walimah itu hukumnya adalah sunat muakkad. Tetapi jika tuan rumah sudah menjemput kita, hukumnya adalah fardu ain untuk kita datang ke majlis itu. Syafia, tadi awak dah terangkan pasal hukum dengan maksud walimah. Ada waktu tertentu ke untuk buat walimah ni? Ada. Apa yang saya belajar, waktu walimah ni dia dilakukan selepas berlakunya akad nikah, selepas berlakunya persetubuhan. Tetapi mengikut sunnah Nabi, beliau melakukan walimah ni selepas bersetubuh dengan isterinya. Maksudnya kira macam waktu afdal untuk melakukan walimah ni selepas berlaku persetubuhan. Maksudnya bukan lepas nikah terus buat walimah. Dan nikah lepas tu malam tu melakukan dan maksudnya baru buat. Apa itu walimah? Walimah bermaksud pertemuan atau kenduri kahwin seperti majlis santapan makanan. Sunat diadakan dan menerima jemputannya adalah wajib. Terdapat ulama yang mengatakan kehadirannya adalah sunat. Hukum melakukan walimah. Menurut apa yang dipelajari, hukumnya adalah sunat muakkad. Menerima jemputannya adalah wajib. Ini ditentukan oleh orangnya. Ini bermaksud jika undangan walimatul urus itu bersifat umum, yang ini tidak ditentukan orangnya, maka tidak wajib untuk menghadiri undangan tersebut. Tetapi hukum menghadirinya adalah fardu kifayah. Apabila orang lain telah menghadirinya, maka orang yang lain tidak wajib untuk melakukannya. Dalil walimah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Abdul Rahman bin Auf telah berkahwin. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Aulim walau bisyatin." Maksudnya, hendaklah kamu melakukan majlis perkahwinan sekalipun dengan seekor kambing. Riwayat Muslim. Secara zahir dari hadis di atas, mengadakan walimah atau majlis perkahwinan adalah dituntut selepas perkahwinan dilangsungkan. Waktu melakukan walimah, ia tergantung dari tradisi daerah masing-masing dan keluarganya. Sebagai contoh, seperti mana yang kita ketahui, terdapat keluarga yang melakukan majlis walimah pada waktu pagi. Terdapat juga yang melakukan pada waktu tengah hari dan petang. Namun, ada juga sesetengah keluarga yang melakukan pada waktu malam. Ini bertujuan untuk mengelakkan kesesakan, juga mempunyai suasana yang lebih tenang dan selesa. Seterusnya, afdal melakukan waktu walimah ini selepas malam pertama atau setelah berlakunya hubungan badan di antara suami dan isteri. Menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melakukan majlis walimah setelah bersetubuh dengan isterinya. Ia bukan bermaksud setelah bernikah lalu melakukan walimah. Malah nikah bermalam dan bersama isteri dan melakukan walimahnya pada esok hari. Adab walimah. Terdapat beberapa adab yang kita perlu patuhi ketika melakukan walimah. Yang pertama, tiada unsur pembaziran, iaitu melakukan secara sederhana dan elak berbelanja sehingga berhutang. Yang kedua, tiada unsur maksiat, iaitu memakai pakaian perkahwinan atau pertunangan yang mendedahkan aurat. Dan juga ketika bersanding. Yang ketiga, tiada unsur khurafat. Contohnya upacara menepung tawa untuk mengelakkan bala. Yang keempat, harus mengadakan pertunjukan tidak bertentangan syarak. Contohnya pertunjukan silat dan nasyid. Seterusnya, larangan dalam melakukan walimah. Yang pertama, tidak melakukan persandingan duduk di atas pelamin dengan diiringi upacara tepung tawa dan sebagainya. Upacara tepung tawa tersebut bersamaan dengan adat agama Hindu. Yang kedua, tidak berbegah-begah, bangga diri dan sebagainya.
Menurut Imam Al-Ghazali, seseorang yang terjebak bermegah-megah telah melakukan syirik khafi terhadap Allah. Tidak akan masuk syurga jika ada sedikit kesombongan atau kemegahan dalam diri anak Adam. Yang ketiga, tidak ada ucapan-ucapan atau kata-kata yang kurang wajar atau kurang sopan dari yang menyaksikan, iaitu para tetamu yang hadir. Ini termasuklah tidak menyuruh pasangan pengantin baru melakukan adegan-adegan yang tidak wajar dipertontonkan seperti bercium selepas majlis pernikahan tersebut selesai. Juga tiada umpan-umpatan atau membuka aib sesiapa sahaja. Yang keempat, tidak bercampur aduk di antara lelaki dan perempuan. Percampuran lelaki dan perempuan terdapat dua kategori, iaitu diharuskan dan diharamkan. Kategori yang diharuskan adalah perhimpunan yang tidak berlaku pergeseran tubuh antara lelaki dan perempuan. Jika boleh mempunyai dua khemah berasingan untuk tetamu lelaki dan wanita. Tapi kan Syah, bukan kalau kita nak buat walimah, kita kena terima hantaran. Betul, kena terima hantaran. Tapi dalam Islam, hantaran ni dia hadiah daripada pihak lelaki yang nak bagi kepada pihak perempuan. Tapi kan Syah, kalau nak buat walimah, kita kena terima hantaran dulu. Hantaran ni kan merupakan hadiah yang berupa wang tunai. Selalunya pihak lelaki akan bagi kat pihak perempuan. Oh, begitu. Tapi kan, buat hantaran ni ada hukum. Hukumnya tak ada sebenarnya. Dia hanyalah adat dalam Melayu sahaja. Dia tak wajib. Sebenarnya tak payah buat pun tak apa. Itu hanyalah budaya orang Melayu. Tapi kalau nak buat pun boleh. Hantaran merupakan hadiah dalam bentuk wang tunai yang diberikan oleh pihak lelaki kepada keluarga pihak perempuan. Hantaran juga bergantung kepada persetujuan di antara kedua-dua belah pihak. Hukum hantaran tidak wajib. Hantaran juga tidak menjadi hak mutlak sepenuhnya bakal isteri. Hantaran juga boleh digunakan sebagai duit majlis. Berikut merupakan contoh barang-barang hantaran. Yang pertama, hantaran kasut. Yang kedua, buah-buahan. Yang ketiga, set alatan solik. Seterusnya, telekong dan set Al-Quran. Kemudian, kita juga boleh gunakan jam tangan sebagai hantaran. Zikra, Syafiah, korang nak tahu tak? Apa tu? Apa cerita kau ni macam gempak je ni cerita. Nak apa tu? Kau tahu makcik jiran sebelah rumah aku tu anaknya dah pun tertunang. Nah, bukan ke baru hari tu buat majlis tunang, dengannya nak kahwin dah. Ya, makcik Leah tu dapat tahu bakal menantu dia pinjam duit. Habis di sana di satu kampung. Allah. Sebab tu ke dia orang putus tunang? Iya, duit macam tu je. Banyak ke nilainya? RM70,000. Allah, RM70,000. Iya, kau tahu makcik Leah tu katanya nak buat wedding. Besar-besaran lah gitunya. Habis tu macam mana dengan duit tu? Itulah pihak lelaki minta balik duit tu, tapi pihak perempuan tak nak bagi. Katanya semua duit dah guna untuk buat majlis perkahwinan diorang. Majlisnya tinggal lagi 2 minggu aja. Allah, Boleh ke dapat balik nilai duit tu? Setahu aku selagi diorang belum bernikah, diorang pihak lelaki boleh tuntut lagi duit tu. Aku tak tahulah apa jadi sekarang ni. tu saya juga. Kiranya duit hantaran yang dah habis tu boleh dapat balik ke pihak lelaki? Setahu aku pihak lelaki boleh tuntut lagi duit tu selagi diorang belum bernikah. Sudah baik-baik. Bila orang lain minang anak tuan-tuan, hantarannya RM12,000. Orang tanya kenapa mahal benar RM12,000? Kemah saja dah berapa gitu dia. Mana nak panggil lagi, nak bayar catering lagi, nak sewa itu lagi, itu yang harganya RM12,000. Saya minta RM12,000 tu kira murah, lepas tu patut RM20. Pihak laki-laki kata, awak yang nak buat kenduri, kenapa kita orang pula yang kena support awak pula? Hari ini, kita letak antara mahal-mahal sebab nak buat kenduri. Siapa yang kena tanggung? Bakal menantu kita. Itu yang bakal menantu pinjam duit kat lu. 3 tahun, 4 tahun kahwin tak selesai lagi hutang lu. Cuba kita fikir tuan-tuan, Nabi kata dah,
Tanggungjawab kenduri kahwin ialah tanggungjawab bapa. Ada duit, buat kenduri. Tak ada duit, akad nikah 10 talang sudah dalam surah. Yang kata nak buka kemah, nak sewa kemah, nak buat dewan besar buat apa? Dah duit tak ada. Tuan-tuan buat kenduri kahwin dalam surau ni. Air mineral sebotol. Nasi bungkus sebungkus. Apa susah? Pengantin duduk di sini, bapa pengantin duduk di sini. Kan senang. Panggil ustaz ceramah, pam, habis balik. Tuan-tuan ambil nasi seorang sebungkus. Senang. Allah, bangun RM2.5, tak ada RM2. Bersin belanja habis. Tak sampai RM2. Jimat. Kenduri kahwin dah. Soalannya, bolehkah kita berkahwin tanpa ada hantaran? Saya nak nikah bulan 12 tahun depan. Kalau nikah ada piti 200 riyal boleh tak? Tak payah hantaran. Lah, mu bincang dengan keluarga puang. Aku bukan tok tua. Faham lagi? Dia dengar baik. Dua perkara wajib. Yang pertama wajib bayar mas kahwin. Itu wajib dengan nas Quran. Yang kedua wajib beri hantaran. Itu kerana mu berjanji. Kalau mu tidak berjanji dengan keluarga perempuan, maka tak wajib bayar hantaran. Dalam bab mas kahwin itu lain. Itu hukum syarak, itu syariat. Itu wajib bayar. Nas Quran itu sadaqatihinna nihlatan, Allah kata. Wajib membayarkan mas kahwin itu sebagai pemberian. Itu lain. Kena mas kahwin. Hantaran tu pasal apa pula wajib? Pasal mu berjanji nak uri hantaran. Cuba mu cakap molek, kita nak bayar mas kahwin aja masa akad nikah. Tak mau beri hantaran apa-apa pun. Pihak pengantin merupakan hafiz, kita pun tambuh-tambuhnya. Beres. Tahu tak? Bincang molek. Menurut pandangan saya, walimah dan hantaran ni adalah satu perkara yang sangat digalakkan dalam Islam. Kerana walimah ni merupakan sunnah Nabi. Apabila kita melakukan sunnah Nabi, jadi Nabi sayang. Antara hukum melakukan walimah ni, kita dapat menghabarkan kepada orang ramai bahawa kita telah pun sah dalam satu hubungan. So kita tidak akan mendatangkan fitnah orang ramai. Antara hikmah hantaran ialah dapat menzahirkan kasih sayang seorang suami kepada isterinya serta dapat menunjukkan kemuliaan bagi seseorang kaum wanita. Pada pandangan saya, nilai duit hantaran yang perlu diberikan oleh pihak lelaki kepada pihak perempuan tidak perlulah diberi dalam kadar yang tinggi kerana duit hantaran tersebut hanyalah untuk meringankan beban pihak perempuan dalam melakukan majlis walimah perkahwinan tersebut. Sekian, terima kasih daripada kami. Kan ni serius sumpah. Okey, serius. Last. Okey, cepat, jom. Oh, tak ada. Sabar. Ulang ada. Okey, kita ada kontak. Tapi kan, nanti dia cakap Makcik Rehan ni dia pinjam duit. Bukan Makcik Rehan tu. Habis tu